Okey, tadi kita telah lihat berkenaan dengan confidentiality dan juga privacy. Kini kita akan lihat pula berkenaan dengan processing integrity dan availability. Okey, jadi yang pertama kita akan lihat processing integrity. Apa dia processing integrity? Processing integrity ialah kita nak memastikan bahawa proses dari segi input, kemudian dari segi proses, kemudian daripada output dipastikan ketepatannya lah. Okay, dipastikan ketepatannya. Sama ada data masuk dalam sistem ataupun data keluar daripada sistem, kita memastikan ketepatannya. Itu dipanggil sebagai processing integrity. Jadi antara cara untuk kita memastikan processing integrity ketika input proses melalui form design. Bila kita mereka bentuk borang, kita menggunakan antaranya menggunakan borang pranombor yang nombor itu ialah mengikut susunan. Jadi ini untuk satunya dapat memastikan kecukupan data lah, maknanya tidak ada dokumen yang hilang kerana semua dokumen dia pre-numbered secara susunan. Kalau ada dokumen yang hilang, kita akan dapat tahu bahawa ada dokumen hilang. Kemudian kita menggunakan turnaround documents. Turnaround documents saya telah ceritakan dalam kuliah yang awal, kuliah kedua tu. Cancellation and storage of source documents. Kita akan simpan source document. Jangan kita buang source document. Dan kita cancel. Maknanya kita cancel kalau source document tidak betul, maka kita akan cancel. Supaya kita memastikan kita boleh buat audit trail lah. Kita boleh semak data sekian-sekian ni datang daripada dokumen yang mana. Kita lakukan data entry control, kawalan-kawalan yang memastikan ketepatan data yang dimasukkan. Jadi data entry controls ni ada pelbagai cara, antaranya field check. Field check ini memastikan data yang dimasukkan dalam borang komputer tu ialah data yang sepatutnya lah. Contohnya kalau kita type in nama kita dalam borang, dalam sistem, maka field check dia akan semak dalam nama tu ada tak keluar karakter-karakter yang pelik, nombor ke apa ke, kan, maka dia akan reject. Sign check ni untuk memastikan data dia negatif atau positif tu betul. Kadang-kadang ada data yang dia tak boleh jadi negatif, kan, jadi sign check ni akan semak benda tu lah. Dan sebenarnya banyak lagi, anda boleh lihatlah setiap satu daripada ni apa dia yang dimaksudkan. Contohnya range check ni ialah memastikan data yang dimasukkan dia berada di dalam julat yang tertentu sahaja. Contohnya kalau kita buat perubahan sistem ni melibatkan perubahan gaji pekerja, kan. Jadi bagi gaji pekerja, kita tahu pekerja-pekerja kita gaji ni mereka paling tinggi pun ialah 5 digit untuk satu bulan, iaitu mungkin ada pekerja yang paling tinggi maksimum gaji dia adalah 99,999. Okey, jadi kalau kita punya staff bila dia buat perubahan gaji dia tertambah 1 digit, dia terjadi 6 digit, maka sistem akan reject. Jadi itu ialah range check. Jadi ini macam pelbagai lagi cara data entry control. Contohnya prompting ni ialah sistem dia akan minta kita memasukkan data. Jadi dia akan specify exactly apa yang sistem nakkan, supaya kita key in baru dia boleh go to save next process. Jadi ini memastikan kecukupan data lah. Dan pelbagai lagi processing control. Jadi mungkin saya tak bincangkan setiap satu daripada ni, tetapi anda boleh bacalah dalam buku teks apa dia. Okay, semua processing control ni adalah penting bila kita masuk dalam topik-topik berkaitan dengan proses perniagaan ataupun kitaran-kitaran perniagaan. Kemudian kita lakukan juga output control dari segi output, iaitu kita minta user menyimak output. Kita lakukan reconciliation. Jadi reconciliation ni pun dapat memastikan output kita betul. Begitulah, ya. Okay.
tunggak yang keempat akhir, iaitu tunggak yang terakhir, ialah berkaitan dengan availability, iaitu kita nak memastikan bahawa sistem kita sentiasa boleh diakses pada bila-bila masa. Data kita boleh diakses pada masa yang diperlukan. Okey, jadi anda sendiri pun ada pengalaman bila UKM Folio ni memang ada availability issues kan. Kalau ramai orang akses pada benda yang sama, maka UKM Folio pun jam. Jadi itu ialah isu availability lah. Jadi availability ni tujuan kita ialah kita nak minimize risk of system downtime. Kita nak meminimalkan tempoh yang mana sistem kita tidak boleh diakses. Dan availability tujuan dia juga untuk kalau berlaku juga downtime, hendaklah kita boleh jadikan dia available semula dengan cepat dan lengkap ya. Kita buat dia punya recovery dia, pemulihan dia. Jadi kalau boleh walaupun kita dah cuba untuk memastikan tidak berlaku downtime, tetapi bila-bila berlakunya downtime, kita boleh recover balik dengan cepat. Jadi itulah objektif kepada availability ataupun ketersediaan. Antara kawalan-kawalan berkaitan dengan availability ni ialah kita lakukan backup procedure. Maknanya kita punya data kena sentiasa ada backup data. Jadi kalau data kita ada backup, tiba-tiba device kita rosak, tapi bila kita gunakan new device, kita cepat-cepat boleh restore kita punya backup data. Jadi bila kita boleh restore dengan cepat, maka kita boleh kita boleh sambung dengan operasi kita dengan segera supaya kita tidak begitu terkesan lah. Selain daripada itu, kita ada training, kita ada patch management. Jadi patch management ni ialah kita dah sebut tadi bahawa kadang-kadang hardware kita ada vulnerability, ada kelemahan. Jadi patch ni tujuan dia ialah menutup kelemahan-kelemahan, dan biasanya software vendor dia akan ada patches. Dia ada kalau patch ni terjemahan dia tampalan lah, dia ada tampalan-tampalan. Jadi tujuan tampalan ni ialah untuk menampal kelemahan-kelemahan yang ada lah, vulnerability. Dan ada pelbagai lagi, anda boleh baca dia berkenaan dengan availability ni.